Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 24 Mac 2020 bersama saya Vivi Emirza Ika. Buletin UKAS dimulakan dengan perkembangan pandemik COVID-19. Rakyat di negara ini perlu bekerjasama dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 kerana belum ada vaksin penyakit berkenaan ditemui setakat ini. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Datuk Aaron Dagang memberitahu orang ramai harus sentiasa diingatkan bahawa virus itu akan terus membiak dan merebak sekiranya telah menjangkiti tubuh badan manusia sebagai hos. Ini belum ada vaksin yang telah ditemui untuk mengurangi virus ini. Dan sebab itu prevention ataupun pencegahan adalah satu cara untuk mengurangi penyakit ini. Dan kita juga ingin mesti mengetahui cara-cara virus ini dapat merebak. Ketika ditemui unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Kuala Lumpur, Aaron memberitahu rakyat perlu mematuhi perintah kawalan pergerakan dan berada di rumah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Terkini, menurut laporan yang baru diterima, hari ini Sarawak mencatatkan 5 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah kes positif di negeri ini adalah sebanyak 87 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu 52 kes baharu pengesanan kes yang disyaki PUI jangkitan COVID-19 juga dilaporkan dan menjadikan jumlah keseluruhan PUI sebanyak 879 kes hari ini. Dalam pada itu, kes kematian akibat wabak COVID-19 kini meningkat kepada 15 kes selepas seorang lelaki berusia 71 tahun berasal dari Melaka disahkan meninggal dunia hari ini. Masih lagi berkaitan COVID-19, sebuah klinik penyakit pernafasan atau respiratory clinic sudah beroperasi dari jam 8 pagi hingga 5 petang setiap hari di Stadium Tertutup Kuching bermula hari ini 24 Mac 2020. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas berkata, perkhidmatan percuma tersebut adalah bagi penduduk di sekitar Kuching yang mengalami batuk, demam dan sukar bernafas tetapi tidak berhubung individu yang positif COVID-19. Semasa melakukan lawatan ke klinik penyakit pernafasan di Stadium Tertutup Kuching pada Selasa, beliau menambah pembukaan pusat tersebut adalah bagi mengurangkan kesesakan di hospital kerajaan dan bagi mengelak individu yang disyaki positif COVID-19 daripada bercampur dengan yang lain. Berita seterusnya. Sejumlah RM944,360 diluluskan Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak bagi membantu petugas barisan hadapan agensi kerajaan di Sarawak bermula dari 24 hingga 31 Mac ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, agensi-agensi yang terlibat adalah Jabatan Kesihatan Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Sarawak, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Pasukan Gerakan Am, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dalam satu kenyataan media, Fatimah memberitahu antara bantuan yang diberikan adalah makanan bermasak yang akan diselaraskan oleh kementeriannya melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah. Tambahnya, satu tempat rehat iaitu Riverside Majestic Astana Wing Kuching juga disediakan bagi menempatkan petugas-petugas Jabatan Kesihatan Negeri yang tidak dapat balik ke rumah disebabkan tuntutan kerja dan atas faktor keselamatan, dan kenderaan untuk pergi dan balik juga turut disediakan. Laporan seterusnya mengenai pakej bantuan khas Sarawakku sayang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi berkata, pakej bantuan itu adalah satu tindakan pantas diusahakan Kerajaan Sarawak dalam membendung penularan wabak COVID-19. Jelasnya, usaha itu jelas memperlihatkan Kerajaan Sarawak amat menitikberatkan kepentingan dan kebajikan rakyat negeri ini. Nya nunjuk ke yang amat berhormat Ketua Menteri itu sikut tuai ke baik hati yang ngobalaya bala Kabinet Menteri Benua Sarawak, Kerajaan Benua Sarawak ke udah nak belampung hati jam 4 berundian lalu ngadu ke setiap program ke kumai package nyawap orang kita ke maya tusah kena penyakit COVID-19 tu ya ke nyadi di benua kita dia tu. Jadi atur ya ke bunyi tu ya tadi nya sigi amat tau dipuji tau dari sokong kita leban yang nunjuk ke sikut tuai ke nang sikit betati ke rakyat.
Bercakap ketika ditemui UKAS di Kuala Lumpur, ahli Parlimen Kapit itu menambah Kerajaan Sarawak sebenarnya terlebih dahulu mengambil langkah berjaga-jaga sejak wabak itu mula dikesan. Kita ingat bila penyakit wabak COVID-19 tu mula-mula ia temunya di urang maya bulan 1 maya tahun baru Cina. Jam 4 menua Sarawak udah kat nyekat orang ke data yang rimno bukai masuk ke Sarawak maya apa boleh buat bisa ulih ke penyakitnya baik orang masuk lebihnya kita Sarawak bu ke keluar pulai jadi kan nak nerima sedaknya pulai jadi bisa jangkitan yang mereka tetok jadi. Beralih ke laporan dari Meradong. Orang ramai di daerah Meradong terus memberi kerjasama dengan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk memastikan daerah itu bebas COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kong Hing berkata, kerjasama itu amat penting dan tidak perlu keluar dari rumah jika tiada urusan penting. Stay at home now and don't come out. The operation room here, we are doing everything we can to help the people of Meradong. If you have any problem, any query, you can telephone our Bilik Operasi. Selepas menyampaikan sumbangan kepada petugas Bilik Operasi Jawatan Kuasa Bencana COVID-19 di Pejabat Daerah Meradong, beliau berharap agensi terlibat perlu mempertingkatkan usaha menyampaikan maklumat berkaitan kepada penduduk setempat. Seterusnya, laporan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan. Sebanyak 139 lokasi pos pemeriksaan di seluruh Sarawak sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan bermula 18 hingga 31 Mac depan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata jumlah pos pemeriksaan itu mungkin akan ditambah mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan kadar pematuhan PKP dalam kalangan rakyat negeri ini semakin meningkat iaitu kira-kira 90% orang ramai berada di rumah untuk bersama membendung penularan COVID-19. Sementara itu, jumlah pergerakan kenderaan di sempadan CIQS Merapuk, Lawas dan Sindumin Sipitang Sabah telah mencatat pengurangan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pegawai Pemerintah Batalion Polis Gerakan Am PGA ke-12, Superintendent Tan Yap Seng berkata, pengurangan pergerakan ini menunjukkan masyarakat di Limbang mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Katanya sebaik saja penguatkuasaan dijalankan, bilangan orang dan kenderaan yang melalui pintu sempadan telah mencatat penurunan yang sangat ketat. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sekian Buletin UKAS edisi petang bersama saya Vivian Muzaika dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.